Assalamualaikum, hai dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Okay guys, untuk video pada kali ni aku nak berkongsi tentang 5 tempat paling berhantu di negeri Terengganu. Bagi kepada sesiapa yang tak pernah dengar nama tempat ni, sebenarnya Strawberry Kijal Resort ni terletak di Kemaman, Terengganu. Tempat ni sebenarnya telah lama ditutup dan terbiar sehingga dinaiki semak samun. Dikatakan kawasan ni adalah sebuah kawasan yang agak sunyi dan penuh dengan kejadian-kejadian misteri yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni lah. Ada satu cerita yang mana pernah dialami sendiri oleh beberapa orang penduduk setempat, di mana diorang ni dikatakan telah mengambil beberapa kepingan mozaik untuk buat alas pasu pokok-pokok bunga diorang dekat rumah tu lah. Kemudian beberapa hari selepas pada tu, setiap jam 12.30 malam nak ke jam 4 pagi, diorang mendakwa sering diganggu dengan ketukan pintu yang agak kuat sehingga mengganggu waktu tidur diorang lah. Selain daripada tu juga, ada yang mendakwa pernah ternampak pontianak yang sedang bertenggek dekat atas pokok di kawasan jalan utama nak ke Pekan, yang mana pontianak tersebut sering menjelmakan diri dengan lidah yang sangat panjang sehingga mencecah ke tanah. Sekitar November tahun 2013, penduduk di kampung Penaga Putar, Jetih di Terengganu telah mendakwa bahawasanya pernah terserempak dengan sejenis makhluk yang bernama langsui, yang mana pada ketika tu langsui tersebut dikatakan terbang merayau-rayau sambil mengilai dengan suara yang agak menyeramkan di kawasan kampung mereka. Penduduk yang melihat sendiri kelibat langsui tersebut memberitahu makhluk halus tersebut dianggarkan tinggi separas pinggang orang dewasa dan berambut panjang serta memiliki taring di bawah dan badan penuh dengan darah, selain menampakkan usus-usus seperti daging manusia. Selain kampung Penaga Putar, kelibat langsui ini dikatakan juga telah menakutkan penduduk kampung Tasik dan 3 kampung daerah sempadan Pasir Putih di Kelantan, iaitu kampung Gong Pasir, kampung Gong Tinggi dan juga kampung Gong Lapang. Selepas beberapa hari cerita misteri ini mencetuskan rasa takut dan seram dalam kalangan penduduk sekitar, akhirnya surat khabar tempatan telah melaporkan bahawasanya ada seorang bomoh ni telah berjaya menangkap 4 ekor langsui tersebut. Menurut kenyataan bomoh tersebut, kesemua makhluk halus tu akan dihantar kembali ke alam mereka selepas 40 hari dipasung. Gunung Tebu yang terletak di dalam hutan simpan daerah Kuala Besut, Terengganu ni dikatakan kaya dengan spesies-spesies tumbuhan dan serangga-serangga yang agak unik. Tapi itulah, siapa sangka gunung ni sebenarnya ada menyembunyikan pelbagai rahsia hutan dan kisah misterinya yang tersendiri. Dipercayai bahawasanya di Gunung Tebu ni juga merupakan kawasan perkampungan makhluk halus seperti bunian dan juga jin. Sebelum ni pernah ada pendaki dari luar negeri yang telah dirasuk disebabkan semasa mendaki tu dia dipercayai telah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Ada juga yang mengatakan semasa melakukan aktiviti mendaki dekat Gunung Tebu ni, diorang merasakan seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan pergerakan mereka semasa mendaki. Sebenarnya gunung ni diberi nama adalah sempena 3 batang tebu yang mana hanya dapat dilihat oleh orang tertentu sahaja. RNR ni terletak di Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau dalam nama singkatannya adalah LPT2. Dikatakan pernah ada cerita-cerita mistik yang telah berlaku di kawasan RNR ni lah, terutamanya di kawasan taman permainan dan juga di tandas. Cerita-cerita mistik ni sebenarnya telah membuatkan orang ramai yang menggunakan LPT2 ni menjadi takut untuk singgah di sini dan membuatkan RNR ni telah menjadi sunyi sepi, sehingga kan keuntungan sehari peniaga-peniaga dekat sini tidak melebihi RM50. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa cerita-cerita mistik ni hanyalah rekaan semata-mata. Tapi bagi sesiapa yang pernah ada pengalaman sendiri dekat RNR ni, hanya diorang je lah yang tahu bagaimana seramnya suasana RNR ni ketika waktu malam.
R&R Ajil ni terletak di lebuh raya Pantai Timur 2 atau lebih dikenali sebagai LPT2. R&R ni sebenarnya telah dibina 2 tahun sebelum LPT2 siap sepenuhnya pada tahun 2015. Ada satu kisah seram mengenai R&R Ajil ni. Dikatakan pernah terjadi dekat sepasang suami isteri yang berhenti dekat R&R ni disebabkan isteri dia nak ke tandas. Kejadian tu berlaku pada lewat tengah malam. Mungkin disebabkan tak tahan sangat nak ke tandas time tu. Kebetulan pula diorang hampir melalui R&R Ajil ni, maka si suami ni pun berhentilah dekat sini. Masa tu yang turun hanyalah isteri dia je dan si suami pula tunggu dalam kereta. Masa tu pasangan suami isteri ni tak syak apa-apa pun. Mungkin diorang tengok suasana dekat sini tak adalah seram sangat. Tunggu punya tunggu, tak lama lepas pada tu isteri dia pun datang dan masuklah ke dalam kereta. Suaminya yang menunggu tadi tanpa berfikir panjang terus memandu kereta dan beredar dari kawasan tu. Semasa dalam perjalanan pulang, si suami ni perasan yang mana isterinya hanya diam tanpa bercakap apa-apa. Masa tu si suami ni pun tak syak apa-apalah. Dia fikir mungkin isteri dia masa tu tengah mengantuk kot. Selepas hampir 40 minit perjalanan, diorang pun sampailah ke rumah. Tapi secara tiba-tiba handphone si suami ni berbunyi dan bila tengok, dia menerima panggilan daripada isterinya. Masa tu dia tak perasan lagi, and then si suami ni pun angkatlah call tersebut. Masa dalam panggilan tu, isteri dia bagi tahu kepada si suami ni yang dia masih berada di R&R Ajil tadi tu. Selepas tu si suami pun agak pelik lah. Tadi rasanya dah masuk dalam kereta. Tanpa respon percakapan isteri dia tu, si suami ni pun tengoklah dekat sebelah penumpang hadapan dan agak terkejut sebab tiba-tiba tak ada siapa pun dekat sebelah dia tadi sebenarnya. Masa tu dia dah mula rasa meremang dan teringat pula patutlah tadi ada yang kat sebelah dia tu diam je. Sebenarnya dia fikir mungkin benda tu yang menumpang. Tanpa menunggu lama, dia pun undur kereta dan terus keluar menuju ke R&R Ajil tadi tu untuk ambil isteri dia. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan terima kasih juga kepada korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa-apa pun, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mereh, kita jumpa lagi. Bye bye.